Assalamualaikum geng. Alright, so hari ini aku nak borak dengan korang kisah hidup Kamado Nezuko lah. Okay, adik kepada Kamado Tanjiro. Dari dia start berubah menjadi demon sehinggalah dia berubah kembali menjadi manusia. So video kali ini mengandungi spoiler lah. Okay, kalau korang tak sukakan spoiler, boleh skip lah video ni. Okay, jom kita start. So, Nezuko merupakan anak kedua dalam keluarga Kamado dan dia juga merupakan anak perempuan sulung dalam keluarga dia. Kalau Tanjiro, dia akan tolong family dia jual kayu, jual kayu api di bandar. Tapi Nezuko pula, dia akan tolong family dia di dalam rumah. And keluarga Kamado ni bukanlah keluarga yang kaya. Jadi Nezuko pun kadang-kadang dia just pakai baju yang dia ada. And dia akan pastikan adik-beradik dia yang lain ni dapat cukup makan lah. Tapi Nezuko tak anggap pun adik-adik dia ni sebagai beban dan dia rasa senang dapat tolong family dia. Pada suatu hari ni, masa Tanjiro tengah jual kayu api di bandar, keluarga Kamado ni telah dibunuh oleh Muzan sendiri dan Nezuko telah ditukarkan menjadi demon. Lepas dia berubah menjadi demon tu, Nezuko dia start tunjukkan tindak balas yang agresif lah dengan Tanjiro. At first dia serang abang dia sendiri. Tapi setelah dia dengar suara Tanjiro, Nezuko dia start balik dapat sense dia. Dan bila Gyu cuba untuk serang Tanjiro, Nezuko melompat masuk untuk lindungi Tanjiro. Jadi lepas dari kejadian ni, Gyu pun dia suruhlah Tanjiro untuk berjumpa dengan guru dia sendiri, iaitu Sakonji Urokodaki. Jadi masa diorang on the way pergi ke tempat Urokodaki, masa tu pagi kan, jadi Nezuko ni pun dia sembunyilah di dalam gua sebab dia tak nak terkena cahaya matahari tu. And dia tunggu Tanjiro untuk buat semacam kotak lah supaya diorang boleh travel sama-sama. Jadi Nezuko pun dia masuk ke dalam kotak tu and Tanjiro angkat dia dalam kotak tu. Baru diorang jalan sama-sama. So masa diorang pergi ke tempat Urokodaki, diorang berdua ni telah diserang oleh seekor demon yang sudah pun membunuh satu keluarga. Jadi Tanjiro dia cubalah lawan demon ni kan. Dia cuba untuk potong leher demon ni menggunakan kapak. Tapi serangan Tanjiro yang bukan daripada pedang Nichirin ni telah menyebabkan demon ni beregenerasi dengan sangat pantas. So bila demon ni cuba untuk serang Tanjiro, Nezuko pun datanglah and dia tendang kepala dan badan demon tu sampailah terpelanting jauh. Walaupun diorang dapat tahan serangan demon ni, tapi akhirnya demon ni terbakar oleh cahaya matahari disebabkan Tanjiro dia teragak-agak lagi untuk bunuh demon tu. So masa tu Tanjiro masih lagi yang good boy, yang hati murni semua kan. Jadi dia bunuh demon pun dia rasa macam something wrong lah. Dan masa ni jugalah diorang berjumpa dengan Urokodaki. Dan Urokodaki bagi ujian dulu dengan Tanjiro, macam ujian ketahanan lah macam tu. Dan lepas Tanjiro lulus daripada ujian tu, barulah Urokodaki start train Tanjiro water breathing. Masa Tanjiro berlatih dengan Urokodaki, Nezuko ni pula dia tidur selama 2 tahun straight. Dia tak pernah bangun pun 2 tahun tu sampailah Tanjiro dia pergi ke ujian terakhir pemilihan Demon Slayer. And masa Tanjiro pergi ke ujian Demon Slayer tu, Urokodaki lah yang sentiasa jaga Nezuko sampailah Tanjiro datang balik daripada ujian terakhir tu. And bila Tanjiro dia pulang, masa tu jugalah Nezuko dah start bangun daripada tidur dia. And lepas Nezuko dengan Tanjiro ni berjumpa, Nezuko dia terus peluk Tanjiro. Urokodaki pun dia happy lah juga at the same time kan. And dia lega, dia tahu yang Tanjiro sudah selamat dan lulus di ujian terakhir tu. Sedangkan anak-anak murid dia yang dulu semuanya mati masa ujian terakhir, kecuali Gyu lah. And pada masa yang sama, masa Nezuko tidur tu, Urokodaki dia telah gunakan satu teknik yang dipanggil sebagai suggestive hypnosis pada Nezuko selama 2 tahun dia tidur tu. Jadi suggestive hypnosis ni dia macam dia tanam satu mindset di minda Nezuko yang semua manusia adalah keluarga Nezuko and dia mesti jaga semua manusia. Dan yang patut dibunuh adalah demon. Itu yang Urokodaki tanamkan di minda Nezuko. So pada arc first mission, Nezuko cuma berlawan sekali lah dengan klon Swamp Demon. Dan bila demon tu dah ditewaskan, dia tidur balik untuk pulihkan tenaga dia. Pada arc Suzumi Mansion pula, Nezuko dia habiskan
kebanyakan masa dia di dalam kotak. Disebabkan kebanyakan masa Arc ni adalah di waktu pagi. Tapi ada satu scene menarik di Arc ni di mana Inosuke dia dapat hidup bau demon di kotak yang Tanjiro bawa, dan dia cubalah untuk serang Nezuko. Tapi disebabkan Zenitsu tahu yang di dalam kotak ni ada sesuatu yang sangat berharga untuk Tanjiro, so Zenitsu pun dia lindungilah Nezuko, even though muka dia dah lebam kena pukul Inosuke masa tu. And pada Arc Mountain Natagumo, Nezuko dia cuba berlawan lah dengan Lower Moon 5, iaitu Rui, bersama-sama dengan Tanjiro. Tapi masa diorang tengah berlawan tu, benang-benang Rui ni mengikat Nezuko di atas beberapa pokok, dan ini menyebabkan Nezuko berada dalam keadaan terlangkup. Dan di situ Nezuko dia hilanglah banyak darah, and at the end dia tertidur untuk sementara waktu. Jadi dalam keadaan Tanjiro yang terdesak melawan Rui masa tu, roh mak dia ni pun datang jumpa Nezuko. Roh mak dia datang minta Nezuko untuk bangun, selamatkan Tanjiro, sebab Tanjiro dah almost kalah dengan Rui masa tu. So Nezuko pun dia bangun, and untuk pertama kalinya dia gunakan Blood Demon Art dia sendiri, iaitu Exploding Blood, untuk bantulah Tanjiro potong kepala Rui. Selepas Rui ditewaskan, sampai pula Shinobu. Shinobu datang, dia serang Nezuko, tapi masa ni dia dihentikan oleh Gyu. So Tanjiro dia cubalah lari dengan Nezuko, tapi kali ni Kanao pula yang kejar diorang berdua. Masa Kanao hampir potong kepala Nezuko, Gagak Demon Slayer pun muncul. Gagak ni bagi arahan lah dengan Demon Slayer Corp di Mountain Natagumo tu untuk bawa kedua-dua adik-beradik Kamado ni ke headquarters Demon Slayer. Jadi lepas diorang berdua dibawa ke markas Demon Slayer, para Hashira pun masa tu diorang buat keputusan lah untuk membunuh Nezuko. Tapi Tanjiro merayu dengan diorang ni supaya bagi Nezuko hidup, sebab Nezuko bukannya demon yang berbahaya. Dia even tak pernah pun makan manusia satu kali. Jadi pujuk punya pujuk pun ada satu pillar yang masih insist juga untuk bunuh Nezuko, and orang tu adalah pillar angin, iaitu Sanemi. Jadi Sanemi ni dia tikamlah Nezuko yang ada di dalam kotak untuk bagi Tanjiro dengan Nezuko ni marah. And benda ni dia buat supaya macam untuk buktikanlah dengan diorang semua yang Nezuko ni adalah demon yang berbahaya. And Sanemi masa tu dia even gunakan darah Marechi dia, dia hiris sikit lah tangan dia untuk keluarkan darah Marechinya sebagai umpan. Untuk pengetahuan korang, darah jenis Marechi ni adalah darah yang jarang ada dengan manusia. Demon-demon ni diorang suka sangat dengan darah-darah Marechi. Tapi at the same time, darah ni boleh buatkan diorang pening. Kalau korang pernah nampak kucing dengan catnip, begitulah perumpamaannya dengan Marechi ni, dengan demon. Even though darah Sanemi ni sangat sedap kan di mata Nezuko, sampai Nezuko macam beliur-liur sudah nampak darah Sanemi depan mata dia, Nezuko masih dapat tahan diri dia, dan dia mengelak untuk meminum darah Sanemi. End up Nezuko dia marahlah dengan Sanemi disebabkan kelakuan dia. Lepas semua masalah di headquarters tu settle, Nezuko dengan Tanjiro ni sama-sama dibawa ke tempat Shinobu untuk dirawat. So Nezuko pun masa ni dia tidur lagi lah untuk kembalikan tenaga dia lepas dia gunakan Blood Demon Art dia kan masa lawan Rui tu. Jadi dia tidur balik. Masa ni kadang-kadang Zenitsu dia akan datang juga ke kotak Nezuko, and dia berceritalah dengan Nezuko masa tu. Dan since Muzan dapat tahu keberadaan demon-demon ciptaan dia kan, tambah-tambah lagi Nezuko yang dah dibawa ke markas Demon Slayer, sepatutnya Muzan ni dia dapat tahu di mana keberadaan Obuyashiki. Tapi tak diketahui macam mana Nezuko ni dia dah putuskan tali ikatan dia dengan Muzan, sama macam Tamayo lah. So Muzan dia tak dapat loket di mana keberadaan Nezuko dan juga Tamayo. Dua orang ni Muzan tak dapat loket. Okay, next kita pergi kepada Arc Mugen Train. Jadi di Arc Mugen Train ni pula ada satu momen tu Nezuko dia keluarlah daripada kotak dia, dan di situ dia nampak Kyojuro dia tengah cekik seorang manusia ketika dia tidur. Masa ni dia cubalah untuk kasih bangun Tanjiro, tapi Tanjiro masih juga tak bangun. So end up Nezuko dia hantuk kepala dia dengan Tanjiro, tapi sebab kepala Tanjiro keras kan, so masa ni Nezuko lah yang cedera, dan dia pun menangis masa tu. Masa dia menangis tu, dia guna jugalah Blood Demon Art dia untuk bakar
Tanjiro. And lepas Tanjiro tersedar, Nezuko dia bakar lagi tali Demon Slayer yang lain yang digunakan Enmu tu. Dan lepas diorang semua tersedar, Nezuko dia berlawan lah dengan demon-demon yang ada di trend tu menggunakan kuku dia. Since kalau dia gunakan Blood Demon Art, dia habislah kan energi dia cepat. Dan masa Nezuko tengah berlawan dengan satu ekor demon tu, ada satu demon ni dia telah gunakan dia punya macam tentacle dia lah untuk tahan Nezuko. Dan masa ni jugalah Zenitsu dia sudah terbangun dari mimpi dia, dan dengan pantas dia selamatkan Nezuko. Dan masa ni Zenitsu nampak cool lah sikit tau. Dia siap jawab lagi, aku akan lindungi Nezuko, macam tu lah. So Nezuko pun dia kagum lah dengan Zenitsu kan masa tu. Tapi last Zenitsu tertidur balik di tengah-tengah ayat dia tu. Dah habis cakap lagi tertidur terus. Then Nezuko dengan Zenitsu kemudian diorang team up lah untuk menjaga 3 gerabak daripada Enmu. Lepas Mugen Train berhenti and masa perlawanan Kyojuro dengan Akaza tu, Nezuko dengan Zenitsu ni diorang tertidur sama-sama. Nezuko dia tidur di lengan Zenitsu. Sweet lah sikit masa ni. And sebelum Kyojuro mati, dia akuilah juga Nezuko ni sebagai salah satu ahli Demon Slayer Corps, since Nezuko pun dia berlawan untuk melindungi manusia-manusia yang berada di kereta api tu. Okay, kali ni untuk Entertainment District pula. Part ni heavy spoiler lah, okay? Sebab benda ni sepatutnya akan jadi di season 2. So kalau korang tak nak terkena spoil, stop lah tengok, okay? Tapi kalau masih juga nak tahu, aku sambung cerita. Okay, pada Entertainment District kali ni, Nezuko dia ada satu momen tu, Nezuko dia mengamuk masa berlawan dengan Upper Moon 6, iaitu Daki. And disebabkan Daki ni merupakan Upper Moon Demon, so darah Daki ni hampir sama dengan Muzan. Jadi Nezuko dia teringatlah balik memori keluarga dia yang dibunuh oleh Muzan, dan waktu ni lah dia mengamuk. So penampilan Nezuko masa tu dia berubah lah, macam dia jadi lebih demonic lah dia punya appearance tu. Ada satu tanduk yang muncul di dahi kanan Nezuko. Lepas tu mata kiri dia pula ada pattern macam urat begitu. Dan perubahan yang paling ketara adalah di badan dia lah. Badan dia tu macam ada pattern akar. Okay. Masa ni Nezuko dah hilang kawalan dan dia hampir makan satu orang manusia. Tapi dia dihentikan oleh Tanjiro. Tanjiro masa tu dia macam tak dapat hentikan Nezuko. Tapi masa tu Uzui bagi tahu dengan Tanjiro, buatlah apa-apa yang kau perlu buat supaya dia berhenti dari mengamuk. Kau nyanyikan dia lagu tidur ke begitu. Jadi Tanjiro dia nyanyilah lagu tidur yang pernah dinyanyikan oleh mak diorang sewaktu diorang ni masih kecil. And benda ni rupa-rupanya efektif lah. Dan masa Nezuko terdengar lagu ni, dia start menangis. And lepas dia nangis tu, lama-lama dia tertidur. And after that Nezuko keluarlah daripada pertempuran tu dan dia start rehat lagi. Masa ni juga Nezuko ada ability yang baru, di mana dia punya Blood Demon Art tu dapat meneutralkan racun daripada Gyutaro. Okay, itu untuk Entertainment District. Sekarang Swordsmith Village Arc pula. Kali ni Nezuko, Tanjiro, Genya dan juga Mitsuri Kanroji, diorang berempat ni diorang melawan Upper Moon 4, iaitu Hantenku. So kali ni Nezuko dia guna awaken form dia tu yang waktu dia berlawan dengan Daki. Form ni jugalah yang dia gunakan waktu berlawan dengan Hantenku. Tapi kali ni dia dapat kontrol lah sudah kekuatan dia tu. Dan di akhir pertarungan diorang dengan Hantenku, Tanjiro masa tu dia cubalah untuk cari tubuh sebenar Hantenku. Masa tu Hantenku dia berada dalam keadaan parah. Dan masa tu dia cubalah untuk makan manusia. Ada satu manusia dekat situ untuk kembalikan sedikit daripada tenaga dia. Tapi at the same time, masa tu hari pun dah almost pagi. Jadi Tanjiro pun dia berusaha lah untuk lindung Nezuko daripada terkena cahaya matahari. Even though Hantenku masa tu dah hampir makan manusia yang ada dekat dia. Jadi Nezuko ni dia tak nak yang ada manusia tercedera kan, tak nak ada manusia yang mati oleh Hantenku. Jadi masa tu dia buang Tanjiro supaya Tanjiro dapat bunuh Hantenku. Jadi lepas dia dilempar oleh Nezuko, Tanjiro pun dengan pantas dia potonglah kepala Hantenku yang sebenar. Tapi at the same time dia sedih lah sebab dia dah korbankan Nezuko. Tapi masa dia toleh balik ke belakang,
dia nampak Nezuko dah dapat jalan macam normal di bawah cahaya matahari. Masa tu Tanjiro dia ingatkan Nezuko ni dah jadi manusia sebab dah dapat jalan balik kan di bawah matahari. Tapi masa tu Nezuko macam dia tak boleh cakap dengan normal lagi. Dia macam ulang-ulang je apa yang Tanjiro kata. Jadi Tanjiro pun fikir, oh belum lagi, Nezuko masih lagi demon masa tu. Okay? Dan Muzan masa tu dia dapat rasakan lah aura Nezuko. Dan dia excited sebab dah ada demon yang berjaya immune dengan cahaya matahari. So masa ni Muzan pun dia lupakan niat dia untuk mencari Blue Spider Lily. Dan dia plan untuk cari Nezuko pula. Kalau dia dapat makan Nezuko, dia pun akan immune dengan cahaya matahari. Itu Muzan. Okay, pada arc Hashira training pula, masa ni Nezuko dia dah makan lah ubatnya yang disediakan oleh Tamayo. Dan masa tu juga dia dijaga oleh Urokodaki. Lepas dia makan ubat tu, Nezuko pun dia tidur lagi. Tapi at the same time, dia berpeluh dengan sangat kuat. Dan pada arc terakhir, di mana perlawanan melawan Muzan tu, roh ayah diorang ni, iaitu Tanjiro, dia datanglah dengan Nezuko. And then dia bagi tahu Nezuko yang Tanjiro ni dalam bahaya. Dan memang betul lah pada ketika tu Tanjiro ni dia hampir mati lepas Muzan masukkan darah dia sendiri ke dalam badan Tanjiro. So Nezuko masa tu dia terbangun and direct dia lari lah dari tempat dia tu. Dia terus cari Tanjiro. Masa tu Urokodaki dia cubalah untuk kejar Nezuko, tapi dia gagal sebab Nezuko lari laju gila masa tu. And yang pegang keluarga Ubuyashiki masa tu, iaitu anak Kagaya lah, Kiriya Ubuyashiki, dia hampir bagi arahan untuk tangkap balik Nezuko. Tapi masa dia dah almost nak bagi arahan tu, tiba-tiba dia terdengar roh ayah dia, iaitu Kagaya. Ayah dia cakap, bagi je Nezuko pergi. So masa Nezuko cari Tanjiro, masa ni dia perlahan-lahan dah mula bertukar kembali jadi manusia. At first mata dia dululah yang berubah, sebelah mata dia. And masa dia dah sampai di tempat Tanjiro, masa ni Nezuko dah fully jadi manusia balik. Ubat tu berkesan lah. Tapi masa Nezuko sampai di tempat Tanjiro, Tanjiro pula yang dah berubah jadi demon. Dan dia start serang semua orang. Giyu masa tu dia arahkanlah Demon Slayer yang lain untuk menghentikan Tanjiro. Bunuhlah Tanjiro tu supaya dia tak bunuh lagi orang lain. Tapi kebanyakan Demon Slayer dah terlalu penat lepas lawan dengan Muzan. And Inosuke pula dia tak sampai hati untuk bunuh kawan rapat dia sendiri. Masa ni lah Nezuko datang, dia halang Tanjiro. And kata-kata Nezuko masa ni memang touching lah. Dia kata, kenapa cuma abang yang sengsara? Kenapa orang-orang baik yang berusaha keras untuk hidup, diorang ni yang dipijak-pijak? Tolong jangan kalah. Sikit lagi nih, tolonglah jangan berubah jadi demon. Kita pulang sama-sama, okay? And details lebih lanjut aku save lah untuk video lain. So, lepas semua benda tu dah habis, Tanjiro pun dah balik jadi manusia. And dunia dah aman masa tu. Nezuko pun dia kahwin dengan Zenitsu. Dan diorang ada keturunan yang bernama Agatsuma Toko dan juga Agatsuma Yoshiteru. Yang kakak ni Toko lah, adik dia Agatsuma Yoshiteru. Alright geng, itu sahaja untuk video kali ini. Aku harap korang enjoy tengok. Keep supporting Manpan Studios. See you guys next time. Assalamualaikum.